Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Tetapi adakah masyarakat di negara kita ini mengetahui tentang adat dan pantang-larang kaum masing-masing? Kita lihat selepas ini. Pantang-larang merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman lampau berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang kita. Pantang-larang adalah sesuatu perkara yang menyekat atau melarang kita dari melakukan sesuatu kerana ada keburukan di sebalik. Ia selalunya diamalkan oleh orang tua di kalangan masyarakat Melayu, Cina dan India. So, kebanyakan pantang-larang diturunkan secara lisan, turun-temurun. Ia bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan. Segala pantang-larang sebenarnya diperturunkan untuk kebaikan kaum itu sendiri, seperti pantang-larang semasa perkahwinan, perayaan dan juga semasa mengandung. Pentingnya pantang-larang sebagai adat yang perlu dipatuhi jelas diungkapkan melalui pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Sebenarnya pantang-larang yang diturunkan oleh nenek moyang kita mementingkan penjagaan kesihatan diri agar seseorang sentiasa sihat dan cergas. Walaupun kaum-kaum di Malaysia mempunyai pantang-larang semasa perkahwinan, perayaan dan juga mengandung, tetapi pantang-larang yang diamalkan oleh kaum-kaum ini adalah berbeza, cukup berbeza. Ini menunjukkan bahawa negara kita iaitu Malaysia ini terdiri daripada kaum yang majmuk. Sekarang saya akan sambung menceritakan tentang pantang-larang dari kaum Melayu. Terdapat banyak pantang-larang dari masyarakat Melayu yang sering kita dengar. Sebagai contoh ialah kita tidak boleh duduk atas bantal nanti dapat bisul, tak boleh waktu kuku waktu malam sebab nanti pendek umur. Dan satu lagi yang kita sering dengar adalah dilarang bersiul dalam rumah sebab nanti ular masuk. Hari ini saya akan menceritakan pantang-larang dalam pemakanan dalam masyarakat Melayu. Yang pertama, kita tidak boleh makan dalam gelap sebab nanti makan bersama-sama dengan hantu. Secara logiknya, makan dalam keadaan gelap boleh mengundang masalah tercekik makanan kerana tidak dapat melihat dengan betul makanan yang dihidangkan. Dengan cara menakutkan kanak-kanak dengan unsur mistik, masyarakat Melayu ingin membentuk kanak-kanak dengan adab dan kesantunan bagi membentuk peribadi yang kaya dengan adat kemelayuan. Yang kedua, sisa makanan bayi tidak boleh dimakan oleh ibu bapa. Pantang-larang mengenai adab makan ini menekankan tentang sisa makanan bayi. Jika sisa tidak dihabiskan, ia tidak boleh dimakan oleh ibu bapa kerana dia percayai bayi akan melawan kata orang tua apabila besar kelak nanti. Bagi ibu bapa, mungkin kerana sayang untuk membazir makanan, mereka memilih untuk menghabiskan sisa makanan anak mereka. Tetapi bagi orang tua zaman dahulu, pantang-larang ini sebenarnya menekankan pendidikan kepada anak agar menghormati dan menanjung ibu bapa walaupun masih kecil lagi waktu itu. Dan ketiga, jangan makan dengan pinggan sumbing sebab nanti anak akan menjadi sumbing. Mulut yang sumbing adalah mulut yang tidak terbentuk dengan sempurna sebab tu bayi masih dalam rahim lagi. Secara saintifiknya, tiada faktor risiko yang mengaitkan antara makanan dengan pinggan sumbing dengan keadaan mulut bayi yang sumbing. Tetapi bila fikir secara logik akal, makan dengan pinggan yang sumbing boleh menyebabkan kecederaan yang tidak diingini kepada mulut. Padahal masih ada banyak lagi pilihan pinggan yang boleh digunakan di dapur. Dan hari sekali, siapa yang tidak basuh pinggan selepas makan akan lambat menerima menantu. Keunikan budaya masyarakat Melayu juga ditampilkan dengan adab selepas makan. Pinggan yang tidak dibasuh dan tinggalkan nampak kelihatan tidak kemas dan boleh menyebabkan dapur kelihatan kotor. Jika dilihat dari sudut pandangan masyarakat pula,
Keluarga yang mempunyai dapur dengan pinggan yang tidak berbasuh mempunyai ahli keluarga yang pengotor dan pemalas. Pastinya sukar untuk orang luar membesankan ahli keluarga yang pengotor. Itu sahaja daripada saya. Korang pernah dengar tak kalau contoh kalau ada anak gadis nyanyi kat dapur, mereka dapat suami tua. Lepas tu kalau anak gadis makan sambil baring, nanti dia orang dapat suami pemalas lah. Okay, so itu adalah pantang larang untuk kaum Melayu. So hari ni saya nak cerita. Sebelum saya start, nama saya Muhammad Danish Mansur, dan hari ni saya nak menceritakan serba sedikit untuk pantang larang kaum Cina. Untuk pantang larang yang pertama, kalau untuk kaum Cina ni, dia yang paling selalu kita dengar adalah berkaitan dengan nombor 4 tau. Okay, kenapa kaum Cina ni dia selalu takut tau dengan nombor 4? So macam kita pun tertanya-tanya kan. So bila saya buat research apa semua kan, nombor 4 ni dia dalam bahasa Cina ni, dengan kematian dalam bahasa Cina maksudnya lebih kurang, iaitu cert. So bila kalau orang Cina ni mempunyai nombor 4 dekat, contoh dekat nombor plate ke, nombor kedai ke, bagi diorang ni macam membawa malang lah. Lepas tu kan, kalau kan kita biasa kalau macam hotel owner yang Chinese punya hotel kan kalau dekat lift dia kan ada kat lift dia macam skip nombor 4. So macam dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dia akan ganti dengan 3A, baru tingkat 5 kan. Biasa kalau kita pergi kan macam tu kan. So dia mempercayai yang nombor 4 ni membawa malang pada diorang. So that's why diorang tak ambil nombor 4 kalau kat mana tempat. Okay. Untuk pantang larang yang budaya Cina yang kedua adalah berkenaan dengan jika kalau diorang nak masuk ke dalam hotel ke, ataupun rumah yang dah lama tak orang duduk, ataupun tempat-tempat yang memang jarang ada manusia yang datang kan, diorang mesti akan cakap, excuse me, saya akan duduk di tempat ini macam sebentar saja atau beberapa hari saja. Diorang mesti akan cakap benda tu sebab diorang percaya yang bahawa dalam dunia ni bukan hanya manusia saja yang duduk dalam area situ. So dengan diorang mencakap benda tu, macam istilah minta izin lah, sebab dia sebab kaum Cina ni mempercayai kepada konsep dan yin dan yang. So yin ni bermaksud kepada, dia tuju kepada roh-roh atau spirit-spirit atau hantu lah kalau orang Melayu panggil. So kalau manusia ni adalah dituju kepada yang. So contohnya kalau tempat tu macam dah lama tak orang duduk ke kan, so dia percaya aura yin lebih besar daripada aura yang kat situ. So dia orang percaya kalau aura yin lebih besar, so tempat tu akan jadi lebih misteri ataupun lebih seram lah. That's why ada orang kena minta izin dekat tempat yang jarang ada orang duduk di situ. Hai, hari ini saya akan terangkan 3 kepercayaan atau amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat India. Okay, kita mesti sering tertanya-tanya kenapa masyarakat India ni melakukan aktiviti ritual pecah kelapa. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk mengenali ritual pecah kelapa ni, so kita kena kenal dulu secara asasnya. Buah kelapa ni di dalam bahasa Sanskrit ia dipanggil Srifala ataupun lebih dikenali sebagai buah yang bertuah. Kalau kita pernah nampak buah kelapa ni, kita sering tahu yang buah kelapa ni di luarnya mempunyai kulit yang keras, tetapi di dalamnya mempunyai isi yang lembut. Secara simboliknya, tempurung kelapa tu yang keras mewakili sifat manusia yang negatif bagi kaum India, seperti riak, ego, dan manakala
isinya lembut tu mewakili sifat positif bagi seseorang. Iaitu bagi masyarakat Hindu, apabila mereka ingin berhadapan dengan Tuhan, mereka hendaklah memecahkan kelapa sebagai simbolik. Mereka ingin mengeluarkan sifat negatif yang berada di dalam diri mereka sebelum berhadapan dengan Tuhan. Ritual memecahkan kelapa ni sering dilakukan ketika majlis perayaan, majlis perkahwinan dan majlis berpindah rumah yang baru. Seterusnya saya akan menerangkan tentang amalan yang kedua, iaitu amalan mengikat daun pelam dan daun mangga di hadapan pintu rumah bagi kaum India. Kalau kita perasan, sekiranya kita lalu di hadapan rumah masyarakat India, kita sering lihat daun mangga, daun pelam di depan pagar mereka, terutamanya pada waktu perayaan. Masyarakat India percaya bahawa daun mangga dan daun pelam ni dapat menarik aura negatif yang berada di dalam rumah tersebut keluar. Jika kita keluar dari rumah, kita akan terdedah dengan aura negatif yang berada di persekitaran luar. Jadi dengan adanya daun mangga dan daun pelam yang di rumah mereka ni, daun ini akan menarik aura negatif yang terdapat dari luar. Amalan mengikat daun mangga dan daun pelam ini akan dilakukan pada waktu perayaan bagi masyarakat India kerana mereka tidak ingin majlis mereka diganggu oleh anasir-anasir luar. Okey, untuk amalan yang terakhir adalah amalan mendidihkan susu. Mengikut adat resam kaum India, mereka akan mendidihkan susu terlebih dahulu apabila berpindah ke rumah baru. Susu tersebut hendaklah dididihkan dahulu sehingga susu tersebut melimpah keluar daripada periuk tersebut. Ini adalah simbolik bagi kaum India apabila ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ruah untuk sesebuah keluarga dan bagi memberkati rumah baru tersebut. Susu yang telah dididih akan dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa mereka, dan kemudian barulah susu tersebut dihidangkan kepada para tetamu yang dah hadir di rumah mereka. Sekian dari saya bagi 3 amalan kaum India.